ma'ahul asr bi Zulhulaifa raka'atain. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah solat zuhur 4 rakaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Jadi di mukim di Madinah sembahyang 4 rakaat. Dan aku juga pernah solat asar 2 rakaat bersama baginda di Zulhulaifah. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi as-sayru jama'a bainal maghribi wal isya. Bahawa Rasulullah SAW apabila perjalanan membuat baginda berat, maka baginda menjamakkan solat maghrib dengan isya. Jadi di sini ada 2. Kalau menjamakkan di mukim, katakan kita nak musafir waktu maghrib, kalau kita masih di mukim, kita juga boleh jamak sebenarnya, tapi tidak di qasar, ditambah maghrib 3, isya 4. Nanti kita bawa hujah-hujahnya. Begitu juga kalau nak musafir waktu zuhur, maka kita boleh sembahyang di mukim kita 4 zuhur dan 4 asar. Boleh dijamak, boleh dijamak, boleh dijamak. Hatta ditakhir pun boleh. Katakan sibuk menyiapkan itu dan menyiapkan ini waktu zuhur, maka kita niat kita takhirkan dengan asar. Jadi waktu asar kita jamakan zuhur dengan asar, tetapi tidak dikhasar kerana mukim. Kita buat 4-4, kemudian kita berangkat. Ya Allah, kita berangkat. Lihat mudahnya Islam. Mudahnya Islam. Tak payah terburu-buru. Tak payah terburu-buru. Begitu juga sering berlaku di kalangan kita ini kenduri. Yang paling panjang waktu kendurinya adalah perkahwinan. Waktu zuhur nanti ramai hadirin ataupun jemputan-jemputan yang datang ke rumah kita ataupun ke jemputan kita. Waktu itu bagaimana kita nak sembahyang zuhur? Nanti sembahyang ini tidak khusyuk. Dipikir datuk-datuk tu tunggu kat luar mungkin, atau datin-datin, ataupun orang itu orang penting dan sebagainya. Jadi sembahyang kita tak khusyuk. Supaya sembahyang kita khusyuk, maka tinggalkan dulu zuhur dengan niat jamak asar. Syekh-syekh kita membolehkan mentakhirkan, yakni melewatkan asar. Sedangkan tanda orang munafik artinya antaranya melengahkan sembahyang asar. Tetapi oleh kerana ada sebab, boleh kita lewatkan asar. Kadang-kadang waktu asar pun masih ramai jemputan datang. Jadi kita relax supaya jangan terganggu solat, maka kita jamak waktu asar. Jadi lewatkan tak ada masalah. Jadi kalau minta hujannya, nanti kita bawa hujan-hujannya banyak insya-Allah. Jadi menjamak bila di mukim, kita menjamak dengan sembahyang tamam. Kalau musafir qasar. Ini perlu dipahami. Kadang-kadang waktu hujan boleh kita jamak juga, zuhur dengan asar dan sebagainya. An Salim bin Abdullah an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatan musafir di Mina wa ghairihi rak'atain. Hadis ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim, dan hadis ini adalah hadis Muslim. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda salat musafir di Mina dan di tempat lainnya 2 rakaat. Ini menunjukkan adanya sembahyang musafir dan adanya sembahyang qasar. Saya lihat ya, sekarang di tempat persinggahan plus tu, sebelum sembahyang saya tanya, awak daripada mana? Saya daripada Kelantan. Tak, maaf, orang Kelantan. Kita sembahyang di mana? Kerana di Pagu. Jadi kita ajak sembahyang, jom berjamaah. Saya katakan jom sembahyang qasar. Dia tak sembahyang qasar. Kadang-kadang saya suruh jadi imam, tak. Dia tolak saya jadi imam. Bila saya jadi imam, saya beri salam, rupanya sembahyang tamam. Lihat. Begitu ramai manusia yang dikatakan sepatutnya sudah mengenal solat waktu dibalik, tetapi kebanyakannya tidak mengenal solat. Di antaranya yang paling sulit bagi mereka adalah sembahyang qasar. Oleh kerana tak ada ilmu tentang sembahyang qasar, akhirnya sembahyang tamam. Di mana dia pergi tamam? Pernah seorang mengatakan, Ustaz, saya tak tahu niat, bagaimana nak baca niat sembahyang qasar. Jadi terhalang nak sembahyang qasar kerana tak tahu baca niat. Ini berlaku je. Pernah dulu
Saya ajak jom kita sembahyang qasar kerana kita musafir. Ustaz, saya tak tahu niatnya. Jadi selama ini tak buat apa, saya sembahyang tambah lah. Sebab tidak tahu apa itu niat. Akhirnya dia taklid buta dengan ustaz-ustaz yang ada. Kata ustaz, tidak sah solat kecuali berniat ataupun baca niat. Dia mengatakan baca niat bukan berniat. Saya dah ulang perkataan ini berkali-kali, tak jadi masalah. Sampai ada seorang Cina di utara masuk Islam, dia tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Ustaz saya cakap, tak tahu baca niat tak sah. Maka dia pakai dia punya logik, tak tahu baca niat lebih baik tak sembahyang kerana tak sah. Tapi bila ikut kuliah kita katakan tidak perlu baca niat, tapi yang wajib berniat, maka dia sembahyang. Subhanallah. Senang saja kita nak memahami niat. Bila kita musafir, kita sudah menghadap kiblat, kita tanya dengan diri kita, kita nak sembahyang tamat atau sembahyang qasar? Kalau kita katakan saya nak sembahyang qasar, itu niat, bukan susah sangat. Betul kan? Pernah dulu pun saya dah ceritakan masa gerhana matahari. Saya dengan anak saya jadi driver, tak salah saya. Kita balik daripada Pahang ya. Sampai di Batu Cave, orang telefon, Ustaz, saya nak sembahyang qasar, tapi saya tak tahu niatnya. Kebetulan saya tanya, anda di mana? Saya di atas sejadah. Jadi anda nak sembahyang apa sekarang? Nak sembahyang apa? Gerhana. Kata itulah niatnya. Apa lagi? Bukan suasana dia teruskan sembahyang. Kata Imam Syafi'i, kita ambil maknanya. Kata Imam Syafi'i, 3 perkara berlaku pada diri anda, pada hati anda sebab niat kerja hati. 3 perkara tak banyak. Al-qasdu, anda tahu maksud apa anda nak buat. Wal iradatu, kerana kehendak anda ni. Wal azamu, cita-cita yang kuat. Salah satu ada, maka cukup dah niat. Ya kan? Dan dilakukan waktu sadar. Makanya anda ambil sembahyang, tanya kau nak apa ni? Saya nak sembahyang. Itu niat. Makanya miftahus solat at-tuhur. Kunci solat itu adalah wudu, tahrimuha takbir. Sehingga saya katakan ya, saya bukan nak cabar, saya katakan dengan hujah yang qadhi'ah. Apabila Aisyah ditanya tentang solat Rasulullah, dia berwudu dengan sebaik wudu, kemudian menghadap kiblat, Allahu Akbar. Kalau sebaik wudu, dalam hadis Bukhari, pernah sahabat kata Rasulullah, fabda'u bi bismillah. Maka ni Ibn Hajar Asqalani mengatakan bismillah sahaja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Fabda'u bi bismillah, mulakan wudu kamu dengan bismillah. Dengan bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Maka jelasnya bismillah. Tetapi kalau kita belajar, sehingga kalau ambil periksa, kalau tak ditanya apakah niat baca, apakah niat wudu atau baca bismillah, terus bismillah, fail. Kena nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Sedangkan itu tidak ada. Rasulullah SAW pernah satu masa waktu perang kan, bila air sedikit, sahabat memerlukan air, maka Rasulullah minta air itu. Dia masukkan tangannya ke dalam tempat yang air sedikit itu, maka keluar air daripada mukjizat, keluar air daripada celah jarinya. Itu hadis Bukhari. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat yang ingin menggunakan air itu, yang nak berwudu, fabda'u bi bismillah. Mulakan dengan bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Makanya digunakan hadis ini oleh a'immatus salaf kita dengan bismillah. Lepas tu menghadap kiblat, tak ada bismillah lagi. Tak ada bismillah lagi. Terus menghadap kiblat, Allahu Akbar. Mudahnya. Tetapi bid'ah yang ditambah sana tambah sini menyusahkan sampai orang nak sembahyang susah. Ini satu jenayah ilmiah yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita. Kalau nak sembahyang kena tahu niatnya. Apa niatnya? Usalli. Kalau subuh usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi tambah-tambah seperti ini memang tidak ada, kemudian ada, kita katakan bahawa kita tak perlu seperti itu. Itu niat. Pertama sekali al-qasdu wal iradatu wal azamu ada dalam hati kita, maka tahulah bahawa itu niat. Jadi besok kalau nak sembahyang, di mana pun kita nak sembahyang masa musafir, ambil wudu, bismillah, kemudian ya Allah, Allahu Akbar, teruskan solat. Mudah kan? Ada nak komen? Siapa nak komen sekarang?
Tak ada komen? Ustaz, kalau dalam kitab Madhab Badra'in tu, Itu anak tak jadi rujukan anak tu. tak, Fathul Badrin rujukan siapa di sini? Kita bukan begini ya, teruskan dia. contohnya dia cakap niat kena ada qasad, tak harus tak niat. Okey, antara tanya apa itu qasad tak? Apa ni? Yang tiga tu. Apa ni? Itulah yang dalam bacaan niat pula. Yang cakap soli tu apa, qasad ke apa. Lebih baik itu ditinggalkan, menyusahkan. Tinggalkan, menyusahkan. Bila tak ada hujahnya untuk membangun apa yang dikatakan tu, maka kita tinggalkan. Yang penting selalu kama itu musalli, solat sebagaimana kamu lihat solat, as-salat dikatakan solat, kata as-salat miftahus salatuhu, miftahus salat adalah wudu. Tidak ada tidak pernah dalam nama salat mengatakan kalau anda nak berwudu adalah engkau baca nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Tidak ada. Jadi bismillah saja. Yang itu kita tinggalkan dulu. Kalau dibincangkan sampai maghrib tak habis. Pusing sana pusing sini. Ala kulli hal sekarang apa dia niat? Niat adalah al-qasd wal iradatu wal azam. Qasad tahu maksudnya. Iradah kehendak kita, azam. Kerja di hati. Makanya bila ditanya engkau nak apa? Saya nak sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib. Itu niat. Tak perlu disebut-sebut kerana Allah menyuruh kita sembahyang maghrib, maka Allah tahu bahawa kita nak sembahyang maghrib. Jangan diceritakan tadi. Diceritakan aku nak sembahyang maghrib 3 rakaat sebagai imam atau makmum, dia tunai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak perlu diamalkan, kita tinggalkannya. Okey, kita teruskan. Solat yang boleh dijamak dan dikasar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa uqirat salat as-safar ala al-awwal. Wa zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tutawwilu fiha al-qira'ah." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu difardukan solat orang yang mungkin 4 rakaat, sebelumnya 2 rakaat, dan yang musafir sebagaimana yang awal, yakni 2 rakaat. Diriwayatkan oleh Ahmad, kecuali maghrib, sesungguhnya maghrib witir siang. Maghrib witir siang hari dan subuh dipanjangkan bacaan padanya. Jadi kalau sembahyang subuh, kalau boleh jangan pendek-pendek, baca panjang-panjang. Tapi orang kita memang baca panjang, tapi hari Jumaat saja. Sebab surah apa dibaca? Itu saja. Biasanya sampai-sampai separuh inna a'tainaka al-kautsar. Yang kedua, qul huwallahu ahad. Ini berlaku. Kalau boleh, yang jadi imam ni waktu sembahyang subuh baca panjang-panjang. 2 rakaat kerana disuruh bacaan panjang. Alhamdulillah ya, kalau imam tu boleh baca panjang, subhanallah, pagi-pagi kita didengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bagi yang witir. Witir 2, witir siang adalah maghrib, witir malam adalah lepas isya. Allahu witrun yuhibbul witra. Jadi masukkan Allahu witrun yuhibbul witra adalah witir yang selepas isya. Paling-paling kalau boleh buatlah 1 rakaat bila tak sempat kan. Insya-Allah. Jadi lakukan witir ni. Kita teruskan. Wa 'an Ibnu Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana wa nahnu dhalal fa'allamana fa kana fi ma 'allamana anna Allah 'azza wa jalla amarna an nusalli rak'atayn fi as-safar. Saya baca semua hujah-hujah ni supaya kita jangan keliru. Yang ni hujah-hujah